Salam sejahtera semua pelajar-pelajar cikgu. Kita bertemu lagi di dalam siri online e-learning untuk subjek ekonomi tingkatan 4. Okay, cikgu masih menggunakan buku teks. Kepada pelajar-pelajar yang ada buku teks, sila buka muka surat 74. Kita bersambung topik bab 2 pasaran, iaitu perubahan dalam kuantiti ditawar dan perubahan penawaran. Okey, baiklah. Mari kita lihat apakah maksud perubahan dalam kuantiti ditawar. Perubahan dalam kuantiti ditawar adalah perubahan yang berkaitan dengan harga barang itu. Okey, apabila harga barang itu berubah, maka kuantiti ditawar akan turut berubah. Contohnya, apabila harga petrol naik, penjual petrol mungkin akan meningkatkan penawaran ketika itu. Kerana apa? Kerana mereka boleh memaksimumkan keuntungan. Sebaliknya, apabila harga petrol turun, harga barang itu turun, contohnya harga petrol, maka penjual petrol akan cuba mengurangkan penawaran kerana mereka merasakan bahawa mereka akan mendapat keuntungan yang rendah. Kerana apabila mereka boleh menyimpan stok dan mereka menjual pada masa yang harganya tinggi, maka mereka akan dapat keuntungan yang lebih. Okey, itu disebabkan oleh harga barang itu. Okey, itulah yang dipanggil sebagai perubahan dalam kuantiti ditawar. Okey, disebabkan apa? Disebabkan oleh harga barang itu. Tadi kita panggil sebagai perubahan dalam kuantiti ditawar. Okey, satu lagi dipanggil sebagai perubahan penawaran. Apakah itu perubahan penawaran? Walaupun harga tidak berubah, tetapi kuantiti ditawar meningkat atau menurun. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan atau penurunan penawaran tersebut? Okey, seperti yang cikgu telah maklumkan kepada pelajar-pelajar sebelum ini. Okey, tengok video yang minggu lepas. Okey, cikgu telah menceritakan tentang apakah faktor-faktor penentu penawaran. Itulah faktor-faktor yang selain daripada harga yang menyebabkan perubahan penawaran. Okey, mari kita lihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan penawaran. Okey, pertama, harga, faktor pengeluaran. Kedua, cuaca. Ketiga, tingkat teknologi. Keempat, jangkaan harga masa depan. Kelima, matlamat pengeluar. Dan keenam, dasar kerajaan. Okey, apakah yang berlaku apabila harga tetap tetapi penawaran meningkat atau menurun? Okey, apa yang berlaku ialah kelok penawaran akan beralih ke kiri atau ke kanan. Okey, kenapa kelok penawaran beralih ke kanan? Okey, itu menunjukkan kuantiti penawaran meningkat. Apabila kelok penawaran beralih ke kanan, maka menunjukkan bahawa harga barang itu tetap tetapi penawarannya meningkat. Okey, apakah faktor-faktor yang menyebabkan penawaran sesuatu barang itu meningkat? Okey, pertama, harga faktor pengeluaran menurun. Okey, contohnya ialah upah buruh menurun. Bila upah buruh menurun, maka peniaga akan rasa keuntungan mereka lebih. Maka mereka akan mengeluarkan barang itu dengan lebih banyak. Kedua, tingkat teknologi bertambah baik. Bila peniaga menggunakan teknologi yang lebih canggih, maka pengeluaran dapat ditingkatkan. Ketiga, cuaca yang baik. Bila cuaca baik, lebih ramai pekerja boleh datang ke tempat kerja. Ini menyebabkan peningkatan dalam pengeluaran dan seterusnya penawaran bertambah. Seterusnya, harga dijangka menurun pada masa depan. Kenapakah peniaga meningkatkan pengeluaran apabila harga dijangka menurun? Kerana harga menurun pada, contohnya, minggu depan. Apabila harga menurun pada minggu depan, kamu rasa kalau kamu sebagai peniaga, kamu akan jual pada minggu depan dengan keuntungan yang sedikit, ataukah kamu jual barang itu pada minggu ini dengan keuntungan yang banyak? Okey, semua peniaga ingin memaksimumkan keuntungan. Oleh itu, mereka akan cuba menjual barang tersebut pada minggu ini. Okey, seterusnya, pengeluar bermatlamatkan jualan maksimum. Apabila pengeluar
ingin meningkatkan jualan. Kerana apa? Mungkin barang tersebut ialah barang yang baru ingin dipasarkan, ataupun produk yang ingin dicuba di pasaran. Maka sebagai pengeluar mengharapkan ramai orang akan beli barang tersebut. Oleh itu, pengeluar akan meningkatkan penjualan atau pengeluaran barang tersebut. So, penawarannya akan meningkat. Seterusnya, kadar cukai input menurun. Kadar cukai input bermaksud cukai terhadap barang-barang yang digunakan. Contohnya cukai duty import. Okey, bila duty import menurun untuk bahan-bahan mentah, maka bahan mentah menjadi lebih murah. Oleh itu, peniaga akan dapat menawarkan barang dengan lebih banyak. Begitu juga dengan kos ataupun cukai-cukai yang lain, seperti cukai excise, okey, seperti cukai GST atau SST. Bila harga cukai kadar cukai tersebut menurun, maka kita sebagai peniaga akan cuba meningkatkan jualan barang tersebut kerana dia boleh memaksimumkan keuntungan. Seterusnya, pemberian subsidi. Okey, ada beberapa syarikat yang mendapat subsidi atau bantuan keuangan daripada kerajaan. Apabila mereka mendapat bantuan keuangan, wang yang disumbangkan oleh kerajaan kepada syarikat itu, maka mereka akan cuba meningkatkan penjualan atau pengeluaran barang itu. Kenapa? Kerana mereka boleh memaksimumkan keuntungan. Kerana contohnya satu barang kos RM5, tetapi apabila kerajaan memberi subsidi RM2, maka kos telah menurun jadi RM3. Maka apabila harga market ataupun harga jualan barang itu RM10, daripada untung RM5 dah menjadi untung RM7. Oleh itu, mereka akan cuba jual dengan lebih banyak. Kerana apa? Kerana boleh meningkatkan keuntungan perniagaan. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan pertambahan penawaran. Apabila keluk daripada tengah beralih ke kiri, bermaksud berlaku pengurangan penawaran. Pengurangan penawaran disebabkan oleh opposite ataupun bertentangan dengan apa yang cikgu cakap tadi. Pertama ialah harga faktor pengeluaran meningkat. Contohnya upah buruh meningkat. Kedua, tingkat teknologi yang menurun. Bermaksud mungkin peniaga atau pengeluar tersebut menggunakan teknologi yang lama ataupun manual. Seterusnya, cuaca yang buruk. Mungkin masa itu adalah cuaca yang tidak baik, ataupun seperti sekarang iaitu wabak COVID-19. Maka dalam keadaan sekarang menyebabkan penawaran ataupun pengeluaran sesuatu barang itu akan menurun. Harga dijangka meningkat pada masa depan. Okey, apabila harga dijangka meningkat pada masa depan, contohnya bulan depan, maka ada kecenderungan peniaga untuk menjual lebih banyak pada bulan depan berbanding pada masa sekarang. So, penawaran sekarang akan menurun. Seterusnya, pengeluar bermatlamat untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Okey, apabila pengeluar ingin mendapatkan keuntungan yang maksimum dan pengeluar tahu bahawa barang yang dia jual itu adalah boleh memberi keuntungan yang lebih berbanding dengan barang-barang yang lain, maka mereka sebagai pengeluar akan menjual lebih banyak barang tersebut. Okey. Seterusnya, kadar cukai input meningkat. Okey, seperti yang cikgu sebut tadi, contohnya duty import, duty excise, okey, GST atau SST meningkat. Apabila cukai-cukai itu meningkat, secara tak langsung kos sesuatu barang itu akan bertambah. Apabila kos barang itu bertambah, keuntungan peniaga akan merosot. Oleh itu, peniaga yang rasional akan mengurangkan penawaran apabila barang tersebut tidak memberi keuntungan yang tinggi. Dan akhir sekali, penghapusan subsidi. Contohnya, sebelum ini kerajaan memberi subsidi kepada syarikat gula. Apabila tiba-tiba kerajaan kata bahawa subsidi gula akan ditarik balik. Apabila berlaku keadaan itu, maka syarikat gula tersebut akan menurunkan penawaran gula kerana mereka melihat bahawa keuntungan untuk menghasilkan gula telah berkurang. Okey.
Jadi kita boleh lihat apakah perbezaan di antara perubahan dalam kuantiti ditawar dan perubahan penawaran. Perubahan dalam kuantiti ditawar disebabkan oleh harga barang itu. Perubahan penawaran disebabkan oleh faktor-faktor lain yang seperti cikgu sebutkan tadi. Kedua, perubahan dalam kuantiti ditawar melibatkan satu garis keluk. Okey, titik beralih di atas garis keluk yang sama. Tetapi perubahan penawaran akan melibatkan dua atau lebih garis keluk, iaitu pergerakan keluk ke kiri ataupun ke kanan. Okey, perubahan dalam kuantiti ditawar menunjukkan harga berubah, harga meningkat ataupun menurun. Perubahan penawaran menunjukkan bahawa harga tetap sama, tidak berubah, tetapi berlaku peningkatan dalam penawaran. Okey, sampai di situ sesi pembelajaran kita pada kali ini. Kita jumpa dalam sesi yang akan datang. Stay at home, jangan keluar rumah, dan stay safe.